Selamat datang ke KWK Accounting. Saya Kalai. Dalam video pengajaran ini, saya akan menerangkan maksud, ciri, aliran kos dan tata cara perakaunan bagi pengekosan proses. Saya juga akan membandingkan pengekosan kerja dengan pengekosan proses. Pengekosan proses digunakan apabila proses pengeluaran sesuatu produk melibatkan beberapa proses dan pihak pengurusan ingin mengirakan kos keluaran setiap proses. Misalnya, dalam proses pembuatan kertas, ia boleh melalui dua proses, iaitu proses satu di mana bahan mentah seperti cebisan buluh ditukarkan kepada pulpa, dan dalam proses 2, pulpa itu ditukarkan kepada kertas, iaitu barang siap terakhir ataupun final product. Objek kos adalah setiap proses kerana pihak pengurusan ingin mengirakan kos bagi setiap proses. Maka setiap proses dianggap sebagai satu pusat kos. Unit kos pula dicari dengan membagikan jumlah kos dalam sesuatu proses dengan jumlah unit setara yang dikeluarkan dalam proses tersebut. Konsep unit setara akan dibincangkan dalam video pengajaran mengenai pengiraan kos proses. Oleh kerana kos proses pengeluaran berlaku secara berterusan, iaitu dari satu proses ke proses yang lain, output dari satu proses akan menjadi input kepada proses yang berikutnya. Input ini dikatakan sebagai kos pindah masuk. Jadi komponen kos dalam proses kedua, ketiga atau selebihnya mempunyai kos pindah masuk, iaitu satu kos tambahan di samping kos bahan mentah, kos buruh langsung dan overhead. Soalan-soalan pengekosan proses juga menggunakan istilah kos penukaran untuk merujuk kepada kos buruh langsung dan kos overhead digabungkan. Ini biasa berlaku apabila peratusan siap bagi buruh langsung dan overhead adalah sama, kerana overhead diserap mengikut jam buruh langsung. Anda akan memahami peratusan siap apabila saya terangkan konsep unit setara. SEMA mendefinisikan pengekosan proses sebagai satu kaedah pengekosan asas yang boleh digunakan apabila barang atau perkhidmatan dihasilkan daripada satu jujukan kendalian atau proses yang berterusan atau berulangan, dan kos dikira dengan cara dipuratakan kepada unit yang dikeluarkan sepanjang sesuatu tempoh. Ada dua perkara yang ditegaskan dalam definisi ini. Satu, bila boleh digunakan, iaitu bila pengekosan proses boleh digunakan. Kita guna apabila proses pengeluaran adalah berterusan atau berjujukan atau berulangan. Yang kedua, cara untuk mengira kos. Kos dipuratakan kepada unit. Unit di sini bermaksud unit setara. Saya akan berikan logik penggunaan unit setara dan bagaimana untuk mengirakan unit setara dalam video pengajaran lain. Pengekosan proses boleh digunakan di industri pengeluaran dan juga di industri perkhidmatan. Contoh aplikasi dalam industri pengeluaran adalah seperti pengeluaran kayu perabot yang melibatkan beberapa proses sebelum kayu menjadi barang siap. Pembuatan ubat-ubatan juga perlu melalui beberapa proses sebelum ubat dihasilkan. Contoh di industri perkhidmatan adalah proses-proses dalam penyediaan pasport oleh Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftar Negara yang mengeluarkan kad pengenalan dan sebagainya. Apakah ciri-ciri pengekosan proses? Seperti dalam definisi, proses pengeluaran adalah berterusan dan berulangan. Berterusan bermaksud bermula dengan proses 1, ia akan beralih kepada proses 2, 3 dan sehingga proses terakhir, di mana barang siap, final product, dikeluarkan. Keluaran dalam proses-proses awalan dikatakan sebagai produk perantaraan, intermediate product.
Bagi tujuan pengiraan kita dalam pengekosan proses, kita guna istilah kos pindah masuk bagi merujuk kepada produk perantaraan ini. Berulangan pula bermaksud melalui proses-proses yang sama setiap kali aktiviti pengeluaran dilaksanakan. Kedua, produk yang dikeluarkan adalah sama dari segi spesifikasinya. Ciri yang ketiga pula, unit kos sukar dikenal pasti kerana ia akan melalui beberapa proses. Jadi, setiap kos proses akan menjadi sebahagian daripada unit kos. Yang keempat, kos produk hanya boleh diketahui selepas proses terakhir. Yang kelima, keluaran dalam sesuatu proses akan menjadi input kepada proses yang berikutnya. Input ini dikatakan kos pindah masuk. Ingat perkataan kos pindah masuk ini. Dan ciri yang terakhir, yang keenam, oleh kerana kita ingin mengirakan kos bagi setiap proses, maka setiap proses ini akan dilihat sebagai pusat kos. Dan kos setiap pusat kos ini akan menjadi sebahagian daripada unit kos ataupun kos produk. Slide ini menerangkan aliran kos dalam pengekosan proses. Secara umumnya, aliran kos dalam semua jenis pengekosan produk adalah lebih kurang sama, iaitu dari komponen kos, bahan mentah, buruh langsung dan overhead ke kerja dalam proses, dan apabila disiap dari kerja dalam proses ke barang siap, dan apabila dijual dari barang siap ke kos barang dijual. Dalam kes pengekosan proses pun sama, kecuali akaun kerja dalam proses ini terdiri dari akaun proses bagi setiap proses dalam proses pengeluaran barang siap berkenaan. Misalnya, andaikan bahawa produk X melalui dua proses, iaitu proses 1 dan proses 2. Bahan mentah, buruh langsung dan overhead akan dimasukkan dalam proses 1 dahulu. Keluaran proses 1 akan menjadi kos pindah masuk proses 2. Di samping kos pindah masuk, bahan mentah, buruh langsung dan overhead juga akan dimasukkan ke proses 2. Keluaran iaitu produk X dari proses 2 akan menjadi barang siap dan dipindahkan ke akaun barang siap. Apabila produk X ini dijual, kos produk X yang dijual akan dipindahkan ke akaun dari akaun barang siap ke akaun kos barang dijual. Dan pada akhir tempoh, akaun kos barang dijual akan ditutup ke akaun untung rugi. Gambar raja dalam slide ini menunjukkan aliran kos yang diterangkan di sini. Catatan bergu untuk merekod aliran kos dalam pengekosan proses ditunjukkan di sini mengikut perekodan di akaun-akaun. Pada mulanya, rekodkan komponen kos yang dimasukkan ke proses 1, debit akaun proses 1 dan kredit akaun kawalan, bahan mentah, buruh langsung dan overhead. Kedua, merekodkan output dari proses 1 ke proses 2, serta komponen kos yang dimasukkan ke dalam proses 2. Debit proses 2 dan kredit proses 1 merujuk kepada kos pindah masuk, dan akaun kawalan, bahan mentah, buruh langsung dan overhead. Ketiga, output dari proses 2 iaitu barang siap ataupun final product direkodkan dalam akaun barang siap, debit akaun barang siap dan kredit akaun proses 2. Akhirnya, apabila barang siap dijual, rekodkan kos barang siap dijual, debit account kos barang siap dijual, dan kredit account barang siap. Slide ini dan slide berikutnya akan menunjukkan perbezaan antara pengekosan kerja dan pengekosan proses. Dalam slide ini, perbezaannya adalah dari segi aliran kos. Apabila kita lihat aliran kos ini secara khusus bagi setiap jenis pengekosan produk. Bagi pengekosan kerja, setiap jabatan adalah pusat kos dan unit kos adalah setiap kerja. Bagi pengekosan proses, setiap proses adalah pusat kos dan unit kos adalah barang siap yang dikeluarkan pada proses yang terakhir. Fahamkan aliran kos yang ditunjukkan
dalam dua gambar raja dalam slide ini. Satu bagi pengekosaan kerja dan lagi satu untuk pengekosaan proses. Dalam slide ini juga saya berikan perbezaan antara pengekosaan proses dan pengekosaan kerja dari aspek perbezaan yang lain. Pertamanya, dari aspek ciri keluaran atau jenis produk. Produk pengekosaan proses adalah sama ataupun homogeneous, tetapi produk pengekosaan kerja adalah kerja yang berbeza-beza. Kedua, dari aspek pengumpulan kos. Kita kumpul kos mengikut proses dalam pengekosaan proses dan mengikut kerja bagi pengekosaan kerja. Ketiga, dari aspek pengiraan. Bagi pengekosaan proses, kita kira kos untuk setiap proses dan kos produk akan dikirakan pada proses yang terakhir. Bagi pengekosaan kerja, pengiraan adalah untuk setiap kerja. Keempat, dari aspek pusat kos, unit kos. Setiap proses adalah pusat kos dan unit kos adalah barang siap pada proses terakhir. Ini adalah untuk pengekosaan proses. Bagi pengekosaan kerja, setiap kerja adalah unit kos dan jabatan-jabatan yang bertanggungjawab melakukan kerja akan dianggap sebagai pusat kos. Kelima, dari aspek dokumen kos pengeluaran. Dalam pengekosaan proses, kita sediakan dua penyata, iaitu penyata unit fizikal dan setara pengeluaran serta penyata penilaian kos pengeluaran. Dalam pengekosaan kerja, hanya lembaran kos kerja disediakan. Keenam, dari aspek pindahan kos. Pengekosaan proses memerlukan pindahan kos dari satu proses ke proses yang lain sehingga proses terakhir. Pengekosaan kerja, tiada pindahan. Ketujuh, dari aspek keseragaman. Aktiviti pengeluaran dalam pengekosaan proses adalah seragam kerana semua produk adalah homogeneous dan akan melalui proses pengeluaran yang sama. Kerja-kerja dalam pengekosaan kerja adalah berbeza-beza, jadi tiada keseragaman dalam proses pengeluaran. Kelapan, dari aspek tahap keupayaan mengawal. Oleh kerana keseragaman proses pengeluaran dalam pengekosaan proses, tingkat kawalan yang diperlukan adalah rendah. Tetapi tingkat kawalan bagi pengekosaan kerja adalah tinggi kerana kerja-kerja yang dilakukan adalah berbeza-beza. Layarilah laman web www.kvk-accounting.com untuk nota dan latihan. Sekian, terima kasih.